السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Salih Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, faslun, ini suatu fasal pada menyatakan haram atas orang yang janabah. Jadi kita bahas minggu lepas berkaitan dengan orang yang berjunub, orang yang berhadas kecil, yang mana wajib mandi bagi orang yang berjunub, wajib untuk mengambil wudu bagi orang yang membatalkan air sembahyang. Maka sekarang bila dia seorang yang berjunub, maka ada pantang larang syarak yang wajib dijauhi oleh setiap mukallaf. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, ini fasal pada menyatakan haram atas orang yang janabah. Janabah boleh berlaku dengan sebab keluar air mani. Janabah boleh berlaku dengan sebab bersetubuh walaupun tidak keluar air mani. Tu bersetubuh tu, jadi itu dia panggil antara benda yang dikatakan sebagai junub. Bahasa Arab janabah atau junub lah. Bermula atas orang yang janabah itu, dia jatuh tu. Bermula haram atas orang yang janabah itu 8 perkara. Jadi 8 benda yang haram atas orang junub. Dia hadas ni ada 3, iaitu hadas kecil, kedua hadas pertengahan, yang kedua hadas besar. Hadas pertengahan itulah dia panggil sebagai junub. Hadas kecil itu adalah apabila batal wudu. Kalau hadas besar tu ialah ketika seorang perempuan itu haid dan nifas. Timbul persoalan, timbulnya penamaan hadas kecil, hadas besar dan hadas pertengahan tu berdasarkan kepada banyak atau sikitnya pantang larang yang berlaku atas dia. Jadi kalau hadas kecil, dia punya pantang larang sedikit. Kalau pertengahan, contoh junub ni, pantang larang dia pertengahan. Jadi 8 lah sini. Kalau hadas besar pula, dia punya larang dia lebih besar, pantang larang dia 10 dan ke atas. Jadi sini 8 ke atas orang junub. Pertama sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sunat. Sembahyang 2 je lah, tak ada sembahyang makruh. Sembahyang makruh tidak diiktibar syarak, sembahyang haram tak diiktibar syarak, sembahyang harus tak ada. Yang ada 2 lah, sembahyang wajib dengan sembahyang sunat. Jadi bila seseorang itu keluar air mani, maka hukum dia haram atas dia sembahyang dalam keadaan sengaja tanpa dia mandi terlebih dahulu. Mandi situ kita dah bahas lah, mandi dengan meraihkan segala rukun-rukun dan syarat-syarat sah mandi, barulah dia panggil orang yang terlepas daripada junub. Begitu juga sembahyang sunat tidak boleh untuk dilaksanakan ketika seseorang itu junub. Hatta sembahyang sunat sembahyang jenazah sekalipun. Walaupun sembahyang jenazah tu kebanyakannya meliputi doa, tapi dia juga dikategorikan sebagai benda yang dibabitkan berkaitan sembahyang.
maka hukumnya tidak sah, bahkan haram kalau seseorang itu semayang walaupun semayang sunat sekalipun. Keduanya, tawaf pada Masjidil Haram. Tawaf ni pusing 7 kali di Kaabah tersebut. Pusing 7 kali. Tu dia panggil tawaf. Sama ada tawaf itu fardu atau sunat. Jadi tawaf fardu banyaklah. Tawaf ifadah haji itu, tawaf ifadah lah, tawaf kudum lah, tawaf dalam umrah lah, macam-macam. Tawaf sunat tu tawaf yang tidak ada kaitan dengan umrah, tak ada kaitan dengan haji, saja-saja pergi tawaf. Tu ibadat sunat lah. Tu sunat. Biasanya orang dah habis umrah, contohnya kalau orang pergi umrah tak tahu nak buat apa, dia pun pusing Masjidil Haram, tawaf 7 kali. Naik di atas tingkat 1 tu. Ataupun tingkat 2 tu, dia pusing situlah jauh. Dia tak pilah kat bawah tu, dekat Kaabah tu, sebab yang Kaabah tu sampai sekarang ni hanya orang yang buat umrah saja yang boleh dibenarkan masuk situ ataupun haji. Jadi orang yang buat tawaf sunat kena naik atas. Jadi naik atas jauh lah. Memang lama gila. Jadi biasanya orang tawaf sunat tu, kalau ada orang pitih, ada orang ada pitih tu, dia naik apa nama tu, kereta tu lah. Kereta kat atas tingkat atas kali. Tapi lambat juga. Sejam kot nak habis. Dia tayar dia pusing, golek saja. Dia tak ada enjin pun. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, ketiga, membaca khutbah Jumaat. Orang yang berjunuk tidak sah untuk membaca khutbah Jumaat, haram. Maka kena tukar ganti orang lain lah. Mana tahu sebelum naik khutbah dia mari-mari masjid, tiba-tiba keluar mani. Kawan tu jadi khatib itu. Maka dia kena ganti dengan orang lain. Tak sah untuk dia jadi tok imam, jadi khatib. Sebab syarat khatib sembahyang Jumaatnya suci daripada hadas, suci daripada najis seperti sembahyang. Keempatnya, menjabat Quran. Jabat ni kita nak alhamdul Quran, nak mengangkat ataupun menanggung Quran. Maka hukum dia haram juga. Ataupun kita kata menjabat ni sentuh. Sehari yang kata kelima tu baru menanggung. Kelima tu menanggung. Kelima tanggung. Tanggung ni mana pegang lah. Pegang dan kita angkat. Tu masuk tanggung. Kalau jabat tadi tersentuh. Kalau apa nama tu, kalau bahasa kat suami isterinya, menjabat ni biasa dengan makna pegang lah. Kemudian keenamnya, membaca Quran, melainkan barang yang diharuskan membaca Quran. Jadi baca Quran tu hukum dia haram. Membaca Quran yang haram ni ialah membaca Quran dengan qasak Quran sahaja. Kalau membaca Quran tapi qasak zikir, tak apa. Dia baca Quran tapi dalam hati dia qasak zikir, tak apa. Tapi kena qasak zikir lah setiap kali baca tu. Tak boleh teringat Quran. Kalau teringat Quran, jadi Quran lah. Jadi setiap zikir. Dalam kitab Syekh Ali Shubran Malisi, Hasyiah Ali Shubran Malisi sebut, walaupun satu Quran sekali pun baca, tapi kalau dia berniat zikir, tidak ada masalah. Cuma dari sudut niat tu lah nak kena jaganya zikir. Kan pergi niat jadi Quran habis. Ataupun dia tidak niat apa-apa, zikir pun tidak, Quran pun tidak, pun boleh juga. Jadi tak timbul persoalan lah bagi orang junub, sebab boleh mandi. Biasanya timbul persoalan bagi orang haid nifas. Kalau orang yang hafal Quran, macam mana nak ulang? Jadi senang saja. Pertamanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' sebut, pada adatnya, kebiasaannya, orang yang tidak mengulang Quran 6 hari itu masih boleh diingat. Tapi kita boleh kata juga, mungkin tu zaman dia. Zaman sekarang, banyak maksiat merata dah, tak ulang habis cerita. Lepas tu solusi kedua pula ialah dia membaca Quran tanpa berlafaz. Dengan mana? Syarat mulut je lah. Mulut tanpa keluar suara. Tu tidak dipanggil sebagai baca. Maka boleh juga. Kalau berasa tak puas hati ke, tak boleh aku jenis kena suara juga, baru puas, maka dia kena niat zikir, baru boleh. Ni bagi orang haid, bagi orang haid nifas lah. Jadi orang haid nifas, orang yang berjunub ni, bila nak baca Quran tu, dia kena ada qasak, baru dia boleh. Qasak zikir, baru boleh. Adapun kita yang tak haid, yang tak nifas, yang tidak berjunub, tak payah niat pun tak apa, automatik jadi Quran. Yang perlu niat-niat ni hanyalah untuk orang haid nifas atau berjunub sahaja. Lepas tu dia pun sebut, melainkan barang yang diharuskan membaca Quran, seperti membaca barang seperti bismillah hingga akhirnya.
tatkala hendak makan. Doa tu lah. Ataupun baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dia qasad Quran, hukum dia haram. Tapi kalau qasad zikir, ini sebagai doa, boleh, tak ada masalah. Dan alhamdulillahi rabbil alamin, tatkala lepas makan yang demikian itu, lepas makan dia sebut alhamdulillah, dia qasad Quran, hukum dia haram. Tapi bila sebut alhamdulillahi rabbil alamin, qasad zikir, dapat pahala zikir. Ataupun alhamdulillahi rabbil alamin, tak qasad apa-apa, zikir pun tidak, Quran pun tidak, tak dapat pahala apalah, dosa pun tidak, pahala pun tidak, sebab tidak niat. Bagi orang berjunub sahaja. Kata musannif rahimahullahu taala, kerana itu membaca bismillah dan alhamdulillah mengambil berkat semata-mata, bukannya untuk membaca Quran. Jadi dia kena qasad. Dia tak sebut tu qasad tu, kena tulis lah. Dia kena ada qasad bacaan zikir baru sah. Ataupun niat secara mutlak, tidak ada niat apa-apa, zikir pun tidak, baca Quran pun tidak, sah. Boleh, tak ada masalah. Tu dari sudut baca Quran. Ketujuhnya, berhenti di dalam masjid. Berhenti ni dia panggil tawakuf. Berhenti ni macam mana? Contoh orang junub masuk masjid, dia duduk, berhenti tu. Ataupun diri saja, duduk cacar, relax, diri juga. Apa dia kata? Berhenti juga. Ataupun dia masuk pintu A, dia keluar pintu A, juga dia panggil berhenti. Kalau dia masuk pintu A, dia keluar pintu B, dia panggil lalu. Lalu bukannya berhenti. Lalu bukannya berhenti, dua benda yang berbeza. Jadi dia, kalau dia berhenti dalam masjid, dengan makna dia tu duduk dalam masjid, baring dalam masjid kau, diri dalam masjid kau, ataupun dia keluar masuk pintu A, keluar balik pintu A, itu pun dia panggil berhenti dalam masjid. Kedelapan, berulang-ulang di dalamnya, berulang-ulang di dalam masjid. Hak ni kita kena tengok semula. Seingat kitanya, berulang-ulang dalam masjid bagi orang junub tak haram. Mungkin ada pandangan haram lah. Seingat kitanya tak haram lah. Nanti kita cek semula lah kita apa tu. Yang kata berulang-ulang dalam masjid tu haram. Kalau ikutkan tak haram. Ya haram ni bila dia lalu dalam masjid tu takut mengotori masjid. Biasa untuk orang haid dan orang nifas. Kalau orang haid dan orang nifas lalu dalam masjid dalam keadaan takut menitih darah dia, baru haram. Kalau tak takut menitih darah, hukum dia makruh. Tu kalau perempuan haid nifas, hak ni junub tak ada apa. Junub tidak ada najis. Begitu juga orang yang nak masuk masjid dalam keadaan membawa najis, basah ke, najis tahi ke, sama juga. Kalau takut mengotori masjid, hukum dia haram. Kalau tak takut mengotori masjid, hukum dia makruh. Begitu. Jadi orang junub ni dia tidak ada najis, dia panggil hadas. Jadi kalau ikutkan tidak haram. Bahkan kalau perempuan haid nifas yang lalu dalam keadaan dia tidak ada takut, tidak ada perasaan takut untuk jatuhnya najis tersebut pun makruh. Apatah lagi kalau orang junub, tak sampai tak haram. Mungkin ni pandangan lain lah yang musannif ambil ni, yang kata berulang-ulang dalam masjid. Berulang-ulang ni maksudnya dia pergi balik. Mungkin boleh jadi gini, berulang-ulang di dalam masjid ni mungkin maksud dia begini, masuk pintu A, keluar pintu A, boleh juga. Kalau ulang dengan maksud, kalau lalu saja dengan maksud pintu A masuk pintu A, keluar pintu B, itu tak haram. Itu dia panggil lalu. Mungkin musannif maksud begitulah, berulang-ulang di dalamnya. Maksudnya dia keluar masuk pintu A, keluar pintu A. Itu memang haram. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, faslun, fasal. Pada menyatakan syarat tayamum. Masuk pula bab baru, tayamum pula. Jadi habis dah wuduk, habis dah mandi. Sekarang ni dia panggil ganti daripada wuduk dan ganti daripada mandi, iaitu tayamum. Jadi tayamum ni wajib bila perlu guna dia. Tayamum tu perlu digunakan apabila tak ada air, satu. Yang keduanya, bila kita nak basuh anggota yang wajib dibasuh tapi ada keuzuran. Contohnya kena balut ke, ada luka ke, doktor kata tak boleh kena air. Yang ketiga, kalau kerana kesejukan yang teramat sangat. Contoh kalau kita Malaysia ni tak ada lah sejuk sangat ni. Kalau negara luar biasanya sejuk teramat sangat. Sekira-kira kalau tak ada
air panas tu, jadi penyakit contohnya. Jadi dia pun takutlah nak ambil dengan air, dia boleh tayamum. Tapi sebelum tayamum tu, dia kena usaha dulu. Boleh ke tak dia panaskan air? Gitu. Kalau orang duduk luar negara lah. Boleh ke tak panaskan air? Boleh. Boleh kena panas dululah. Ada usaha begitu. Kalau tak ada langsung panas air pun tak ada. Kalau nak buh air yang sejuk gitu takut jadi penyakit, maka tayamum. Tu antara sebab-sebab yang perlu tayamum. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, sekarang ni dia masuk terus kepada syarat sah tayamum. Bermula segala syarat. Syarat sini syarat sah tayamum itu 10 perkara. 10. Pertama, hendaklah ada ia tayamum dengan tanah. Itu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Tanah sini maksudnya debu tanah. Bukan ambil tanah cah gitu. Habis. Kan debu saja. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Bukan juga debu tingkap, bukan. Debu tingkap tu lain, tu habuk, bukannya debu tanah. Jadi syarat dia debu tanah. Jadi ada lah orang buat cerita, kat kapal terbang tuanya dia tak ada air, dia pun sapulah dekat kapal terbang tu, letak dia. Tu bukan debu tanah, tu kotoran saja, tu habuk. Tu mungkin ada dalam mazhab lain, bukan mazhab kita. Keduanya dengan tanah yang suci. Jadi tepukan kita terhadap tanah tadi tu pula, tanah tu mesti suci, jangan najis. Contohnya tanah tersebut sudah diberak oleh tai lembu, tak boleh lah. Ataupun tanah tersebut sudah digunakan untuk tayamum. Contoh debu tanah, orang dah ramai dah orang ambil kat tempat tu, sampai debu tanah pun jatuh kat situ banyak dah. Sampai sehingga kan tempat tersebut jadi musta'mal. Jadi tanah pun boleh musta'mal juga. Okay. Jadi dia kata, dengan tanah yang suci. Ketiga, jangan ada tanah itu terpakai pada tayamum. Yakni dia panggil musta'mal. Jadi tanah musta'mal ni macam mana? Jadi kalau kita ambil, kita pun letak muka. Jadi debu tanah yang lepas kita sapu muka tu, yang keguguran tu, itu yang musta'mal. Bukan yang tepat kita tepuk tu. Bila kita tepuk, kita sapu muka. Lepas tu berguguranlah sisa-sisa tu. Hak tu yang musta'mal. Sama jugalah bila tangan, sapu-sapu, lepas tu gugurlah sisa-sisa tu. Hak tu yang musta'mal. Itu sahaja yang musta'mal. Benda yang gugur selepas daripada sapu anggota tersebut, itu sahaja tanah musta'mal. Jadi kalau contoh banyak sangat tanah musta'mal sampai jadi tanah yang lain pula, tanah tu musta'mal, maka kita tak boleh ambil lah daripada tanah tu, ambil tempat lain lah pula. Tapi biasanya sikit saja kalau yang gugur ni. Keempatnya, jangan bercampur dengan suatu benda seperti tepung atau kapur atau barang sebagainya. Inilah mazhab Syafi'i. Tak boleh campur dengan tepung. Jadi tepung yang biasa orang duk buat kem kanak-kanak tu contoh saja. Bukan suruh ambil dengan tepung. Biasa dulu camp budak-budak sekolah tu, pakai dengan tepung. Itu nak contoh ya. Kalau ikutkan kena pakai debu tanah tu, tu contoh. Jadi kalau debu tanah tersebut campur dengan tepung ke, campur dengan kapur ke, apa-apa jiring hak lain, tidak boleh untuk tayamum. Dia kena debu tanah semata-mata. Tidak boleh campur dengan benda lain. Hatta kalau pasir sekalipun, kalau pasir tersebut tidak berdebu, tidak boleh buat tayamum. Pasir itu kalau tak berdebu, dia tak boleh buat tayamum. Kalau berdebu boleh. Kelimanya, hendaklah ia seorang memindahkan tanah itu dengan qasak tayamum. Jadi start daripada ni, kita tepuk kat tanah tu, kita pun nak pindah. Situ niat dah. Lepas tu sapu muka pula, niat lagi. Niat sapu muka. Niat pindah lain, sapu muka lain. Cuma khilaf ulama lah, masa pindah tu, kalau tiba-tiba tak niat tu, sah ke tak tu khilaf. Pandangan mu'tamad kena niat. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, keenamnya, hendaklah ia seorang menyapu dengan tanah itu pada muka. Hak tu yang pertama lah. Jadi bila seseorang, contohnya dia tu ada jabirah, ada balutan di tangan. Jadi dia wajib basuh muka, dia wajib basuh tangan kanan, tapi tangan kiri balut. Tangan kiri bila balut, maka wajib dia basuh anggota tangan kiri yang tidak berbalut dulu. Contohnya sini tak balut, basuh sinilah.
Sini yang balut, sini yang ganti dengan tayamum. Maksud ganti dengan tayamum ialah kita ambil tanah, sapu muka dan sapu kedua tangan. Bukan balut kita tayamum, kita sapu situ, kan? Jadi ada orang yang faham lagi bila kita kata ganti tayamum di tempat yang jabirah tersebut, dia ambil tanah, sapu situ. Bukan. Maksud tayamum tu ialah ganti daripada sepatutnya kena air tangan ni tapi tak boleh kena air. Kita pun ganti tayamum. Kita pun tayamum, sapu muka dan sapu kedua tangan. Itu maksud ganti dengan tayamum. Bukan ambil debu tanah, sapu dekat tempat jabirah. Bukan. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kedua tangan juga. Muka dan dua tapak tangan. Kedua tangan. Kedua tangan ni, yakni tangan sampai ke siku. Tu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain, cukup tapak tangan saja. Mudah. Mazhab kita sampai ke siku juga macam wudu. Dengan dua kali tepuk. Dua kali tepuk. Suatu, yakni satu kali daripada dua tu, muka. Keduanya pada kedua tangan. Tepukan pertama tu untuk sapu muka. Tepukan kedua tu untuk sapu tangan. Jadi bila bersapu tangan ni, cara dia ialah daripada sini kita tarik, kemudian pusing, baru tarik, habis. Tu cara untuk tangan. Tu yang afdal lah. Tu afdal. Bukan kata suruh buat gitu, makna tu afdal. Start pada sini. Sini kita tarik. Lepas tu pusing. Tarik pula. Sampai sini. Habis. Tu satu. Jadi dalam tayamum tidak ada sunat meniga. Sekali je lah. Tu cara yang afdal. Tu. Sama lah juga. Tangan kiri pun sama saja. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dengan satu kedua tangan. Ketujuh, hendaklah ia seorang menghilangkan najis dahulu, yakni sebelum daripada tayamum jika ada. Sebab apa kena hilangkan najis? Sedangkan dalam bab berwuduk tidak syarat untuk hilangkan najis, kerana tayamum itu dia panggil taharah dhaifah. Taharah yang dhaif, suci yang taharah yang lemah. Dia tidak macam air. Air ni taharah qawiyah, taharah yang kuat. Jadi kalau berwuduk, kita tak syarat hilangkan najis. Contoh lepas berak tu ambil wuduk, lepas tu baru basuh berak contohnya. Tak apa, sah wuduk tersebut. Tapi kalau untuk tayamum tak boleh, mesti kena bersihkan dulu dan sucikan dulu najis, barulah kita ambil tayamum, baru sah. Kedelapan, hendaklah ada ia seorang menentukan kiblat dahulu, yakni sebelum sebelum tayamum dengan ijtihad. Maka ia seorang tayamum. Syarat ke-8 ialah sebelum dia tayamum tu dia kena ijtihad kiblat. Hak ni khilaf ulama. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Manhajul Qawim dia kata syarat begini. Syarat dia macam ni. Dan bahkan Imam Ibn Hajar kata itu pandangan aujah, pandangan yang kuat. Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi kata pandangan Ibn Hajar tu dhaif. Bahkan pandangan mu'tamadnya tidak disyaratkan untuk ijtihad kiblat. Jadi khilaf ulama lah. Ada yang kata syarat, ada yang kata tak syarat. Maka kita tahu kata musannif ni ambil pandangan yang kata syarat. Kalau ikut Imam Abdullah Asy-Syarqawi, ulama mutaakhirin, guru pada Imam Bajuri, dia kata pandangan tersebut dhaif. Pandangan yang mu'tamad dan kuatnya tidak disyaratkan untuk ijtihad kiblat terlebih dahulu. Tak payah. Ijtihad kiblat ni maksudnya kita kena tayamum dalam keadaan menghadap kiblat. Tak syarat atas pandangan Imam Syarqawi. Kesembilan, hendaklah ada tayamum itu tatkala sudah masuk waktu. Syarat dia masuk waktu. Sebab apa? Sebab hak tadi, taharah dhaifah. Dia ni tayamum ni ialah taharah alat suci yang dhaif, yang lemah. Dia bukan macam wuduk. Begitu juga kalau orang tu berwuduk tapi dia jenis pasien penyakit salasil baul, jenis kecing dedah, juga sama kena tunggu masuk waktu. Sebab taharah dia taharah darurah, taharah yang kerana darurat. Dia tidak boleh menghilangkan hadas kerana dia sentiasa dalam keadaan berhadas. Maka berwuduk dia itu sama level macam tayamum. Maka dia wajib juga berwuduk ketika masuk waktu, baru boleh wuduk.
Kesepuluhnya, hendaklah ada ia tayamum bagi tiap-tiap sembahyang fardu, walaupun sembahyang bernazar sekalipun. Sembahyang yang bernazar, contohnya aku bernazar nak sembahyang duha, maka dia wajib ambil balik tayamum lain untuk sembahyang duha hak wajib tu. Mas'alatun, ai hadhihi mas'alatun, ini satu masalah. Harus ia seorang menghimpunkan 5 waktu dengan suatu tayamum. Pelik ni. Kita kata tadi syaratnya ialah mesti tiap-tiap waktu, tiap-tiap sembahyang hak wajib. Maka dia kena satu tayamum. Kalau sembahyang sunat tak apa, berapa ribu sunat pun tak ada masalah dengan satu tayamum. Begitu juga kalau kita sembahyang jenazah yang fardu kifayah juga tidak ada masalah kalau satu tayamum itu untuk sembahyang 50 jenazah. Tak ada masalah. 50 kali jenazah. Nah, kitab Kasyifatus Saja sebut kerana fardu kifayah sembahyang jenazah ni dia maqam sunat. Dia berada pada maqam sunat. Walaupun fardu kifayah wajib tapi dia bukan fardu ain. Jadi dia berada pada maqam sunat, maka seolah-olah dia macam sembahyang sunat. Maka boleh sembahyang jenazah beribu-ribu kali dengan satu tayamum sahaja. Tapi ada masalah yang mana boleh satu tayamum tu untuk buat 5 sembahyang. Macam mana? Seperti seorang lupa ia seorang akan meninggalkan sesuatu sembahyang fardu. Dia lupa. Semalam aku tinggal sembahyang apa? Tapi dia yakinlah aku tinggal sembahyang. Tapi tak tahu zuhur ke, asar ke, subuh ke, isyak ke, maghrib. Tu. Maka yakin ia seorang akan tinggalnya sembahyang, tetapi tiada tertentu akan waktu sembahyang yang tinggal itu. Dia tahu yakin satu waktu tinggal, tapi tak tahu mana satu maghrib ke, isyak ke, zuhur ke, asar. Maka harus ia seorang seorang menyembahyangkan 5 waktu itu dengan sekali tayamum. Sekarang ni dia tahu kata semalam aku tertinggal sembahyang, tapi terlupa sembahyang apa dia tinggal. Maka wajib ke atas dia qada 5 waktu. Wajib qada 5 waktu. Sebab dia tak tahu mana satu waktu yang dia tinggal. Lepas tu isu sekarang ni berkait dengan tayamum, adakah dia perlu bertayamum 5 kali? Tak perlu. Dia hanya perlu bertayamum sekali saja. Kerana asalnya dia ni wajib qada satu waktu. Tapi disebabkan dia tak yakin mana satu waktu, maka boleh satu tayamum tersebut boleh buat 5 waktu. Jadi boleh buat kuis. Dia panggil al-ghas al-fiqhiyah. Ada tak semayang, ada tak tayamum yang satu tayamum boleh buat 5 semayang fardu? Macam mana? Boleh buat kuis. Biasanya orang faham kata satu waktu, satu tayamum. Ini tiba-tiba satu tayamum 5 waktu boleh. Keadaan apakah itu? Boleh buat status. Tu. Nak tengok siapa boleh jawab. Kalau jawab tu ngaji tu. Tu. Habis. Faslun pada menyatakan rukun tayamum. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.